Negeri Johor, ODP kawasan Ikram Johor dan juga jawatan kuasa Ikram kawasan, ikhwat akhwat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, juga barisan panel kita pada malam ini. Wahayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah, insya-Allah kita mulakan sesi kita pada malam ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Okay, alhamdulillah, pertamanya kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT. Alhamdulillah diberikan keizinan untuk kita bersama pada malam ini. Bersyukurlah kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmat kehidupan, alhamdulillah, masih sihat, alhamdulillah. Berpeluang pula hadir kepada sesi majlis kita pada malam ini. Dan alhamdulillah kita doalah mudah-mudahan kita sekarang ni berpeluang menghadapi melalui bulan Syaban. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, insya-Allah. Baik, seterusnya selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, baginda yang telah berjuang dengan bersungguh-sungguh untuk menyampaikan Islam. Dan insya-Allah kita sama-sama insya-Allah pada malam ini dalam sesi majlis pelancaran Semarak Ramadan dan juga forum Semarak Ramadan ini, sama-samalah kita mencontohi baginda Nabi SAW dan juga para sahabat macam mana mereka memanfaatkan peluang Ramadan yang hadir insya-Allah dalam kehidupan mereka. Dan mudah-mudahan kita sama-sama insya-Allah sungguh-sungguh memanfaatkan juga peluang. Mudah-mudahan kalau kita sampai untuk Ramadan tahun 1442 Hijrah ni, mudah-mudahan kita juga sama-sama dapat memanfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik mungkin insya-Allah. So kita dah tak lama lah nak menghadapi Ramadan. Hari ni dah 2 April. Kita jangka Ramadan 13 April, sudah dekat. Mungkin dalam 10 hari macam tu lebih kurang. So banyaklah persiapan yang mungkin kita akan buat insya-Allah. Dan alhamdulillah kehadiran semua hadirin hadirat sekalian pada malam ini merupakan saat yang tepatlah insya-Allah. Kalau mungkin saya percaya ada di kalangan kita yang telah mula ada azam untuk memanfaatkan bulan Ramadan, dah start enjin dah start, dah panaskan enjin dan sebagainya. Tapi mungkin ada yang panas, termati balik dan sebagainya. Kita hidupkan balik enjin-enjin persiapan menghadapi Ramadan. So insya-Allah mudah-mudahan kita sama-sama memanfaatkan sebaik mungkinlah majlis kita pada malam ini insya-Allah. Baik, ahlan wa sahlan, sekali lagi saya ucapkan kepada semualah yang hadir pada malam ini, di panel, tak kisahlah di kawasan mana, negeri mana. So bila kita buat live ni, boleh mengata-katalah. Mungkin ada daripada Selangor, mungkin ada daripada Terengganu dan sebagainya. Ahlan wa sahlan, selamat datang semuanya ke majlis kita pada malam ini. So majlis pada malam ini adalah majlis pelancaran Semarak Ramadan dan juga pelancaran tabung infak Ramadan Ikram Junior. Juga kita ada forum Semarak Ramadan insya-Allah. Baik, alhamdulillah kita punya tema Semarak Ramadan pada tahun ini adalah suburkan amalan, mantapkan kepribadian insya-Allah. So insya-Allah kita akan pergi lebih lanjut tentang tema Semarak Ramadan pada tahun ini. Jadi ana pun tak ingin melengahkan masa, insya-Allah sama-sama sebelum kita teruskan dengan sesi forum selepas ini, kita mulakan dulu insya-Allah dengan ucapan aluan daripada YDP yang di-Pertua Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor, yang seterusnya akan melancarkan Semarak Ramadan ini dan juga tabung infak Ramadan. Dan insya-Allah akan diikuti dengan tayangan montaj insya-Allah. Jadi majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang di-Pertua Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor, Profesor Madya Dr. Muhammad Roslan bin Abdullah untuk memberikan ucapan aluan beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallah akhi Taufik sebagai pengacara majlis kita pada malam ini. Kepada semua ahli jawatankuasa peringkat negeri, ahli jawatankuasa wanita negeri,
di peringkat kawasan JKK serta jawatankuasanya dan juga wanita kawasan, dan yang dialu-alukan kehadiran bersama dalam majlis pelancaran dan juga forum pada malam ini ialah ahli panel kita, yang insyaAllah yang akan diperkenalkan nanti insyaAllah. Dan seterusnya kepada pengurusi jawatankuasa khas kempen Semarak Ramadan dan ahli jawatankuasanya iaitu Akhi Hassan Hussein. Dan seterusnya ikhwan akhwat ahli ikram yang berada di seluruh negeri Johor dan juga mungkin yang berada di tempat-tempat lain. Dan semua pendengar FB Live ikram pada malam ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Jadi alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT yang telah memanjangkan usia kita dalam keadaan kesejahteraan, yang insyaAllah kita sebagaimana yang disebutkan oleh Akhi Taufik tadi, dalam tempoh yang kurang daripada 2 minggu kita akan menempuh bulan Ramadan, kehadiran bulan Ramadan, dan insyaAllah kita doakan agar kita semua dapat menjalani ibadat ataupun memanfaatkan Ramadan pada tahun ini dengan sebaik mungkin insyaAllah. Okay, ikhwan akhwat, semua penonton pendengar ikram FB Live pada malam ini. Okay, marilah sama-sama kita merenung ayat Al-Quran yang selalu dibacakan kepada kita, iaitu surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Jadi alhamdulillah ayat ini ialah satu ayat yang selalu kita baca, yang selalu diperingatkan sahabat tahun kepada kita, di mana tentang perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berpuasa. Dan dia adalah satu syariat yang juga telah ditentukan kepada kaum-kaum yang terdahulu daripada kita. Dan mudah-mudahan dengan kewajipan puasa yang telah disyariatkan ini akan menjadi satu madrasah tarbiyah yang berguna untuk kita. Betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada kita, dan kita harapkan agar lautan keberkatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kita dapat gunakan sepenuhnya ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita berpuasa bukan saja untuk kita mendidik menjadi orang yang beriman, daripada makan minum, tetapi lebih daripada itu dan akhirnya daripada tarbiyah ini ataupun dari madrasah ini kita akan mendapat takwa sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tadi di akhir ayat ini. Dan juga Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam satu hadisnya menyatakan bahawa sesungguhnya telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Allah Subhanahu Wa Taala telah memfardukan puasa ke atas kamu, dan dibuka pintu-pintu syurga dan juga dikunci pintu-pintu neraka dan juga dibelenggu syaitan daripada mengganggu ibadat yang kamu lakukan. Dan di dalam bulan ini juga terdapatnya malam Lailatul Qadar, satu malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Dan siapa yang tidak diberikan kebajikan pada malam itu, maka sungguhnya tidak ada kebajikan kepadanya. Jadi inilah satu motivasi peringatan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita di peringkat ikram negeri Johor adalah menjadi satu tradisi kepada kita, program tahunan kepada kita untuk kita menyemarakkan Ramadan. Ini adalah merupakan satu perkara yang mungkin satu kelainan. Orang lain mungkin menyemarakkan untuk beraya, beria-ia untuk meraya, plan daripada sebulan sebelum puasa dah plan nak hias apa nak raya kat mana dan sebagainya. Tapi kita nak semarakkan Ramadan itu sendiri, semarakkan Ramadan itu sebab apa? Sebab kelebihan yang ada pada bulan Ramadan itu yang perlu dimanfaatkan. Sebab itulah kita beria-ia ataupun bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan semarak Ramadan ini. Dan pada tahun ini tema yang telah dipilih oleh Task Force ialah sumburkan amalan dan mantapkan kepribadian. Jadi tempoh pelaksanaan ini
ialah daripada bulan Syaban, bulan Ramadan, dan momentum ini akan sampai kepada bulan Syawal lah. Itu ialah harapan kita lah. Dan yang mana objektif daripada Semarak Ramadan ini, kita mengharapkan agar dia dapat meningkatkan keupayaan ahli-ahli kita melalui madrasah tarbiyah Ramadan ini, dan seterusnya akan menjadi momentum untuk kita terus bergerak aktif di relung-relung dakwah, di relung-relung amal yang terbentang luas di depan kita. Dan seterusnya di kesempatan ini juga kita menggunakan peluang untuk menyantuni akar umbi kita di segenap tempat melalui berbagai-bagai aktiviti dan juga sebaran media di sepanjang tempoh kempen. Dan seterusnya objektif yang ketiga ialah untuk berusaha merubah amalan kebiasaan masyarakat kita, yang mana kita seolah-olahnya beribadat pada bulan puasa sahaja, tetapi selepas itu kita seolah-olahnya habis tapi kita nak benda itu dilakukan secara berterusan. Dan dari segi pelaksanaan Semarak Ramadan ini adalah merupakan sebagai satu kempen untuk kita mendidik ahli dan juga mendidik masyarakat lah. Masyarakat sama ada itu masyarakat Islam ataupun masyarakat non-Muslim supaya lebih mengenali tentang konteks puasa ini. Dan kolaborasi ataupun kerjasama dengan berbagai jawatankuasa yang ada di peringkat negeri dan juga di peringkat kawasan, institusi yang berada di kalangan yang berada di bawah Ikram, dan juga agensi-agensi kerajaan yang ada. Dan engagement juga dengan kepimpinan di peringkat negeri dan juga kawasan, dengan tokoh-tokoh masyarakat, agensi kerajaan, masjid, bomba, surau, majlis tempatan, hospital dan berbagai-bagai lagi yang boleh dimanfaatkan insya-Allah. Jadi daripada situ kita telah jawatankuasa telah pun merangka beberapa produk yang anda yakin produk-produk ini ataupun aktiviti-aktiviti ini adalah satu yang amat baik untuk kita merasakan kehangatan Ramadan itu. Kehangatan sama ada sebelum, semasa dan selepas itu, Ramadan akan menjadi satu kekuatan, menjadi ingatan kepada mereka yang terlibat. Jadi di antara produk yang telah disediakan oleh jawatankuasa ialah seperti poster jadual untuk berbuka sebanyak 25,000, satu jumlah yang besar untuk diedarkan kepada seluruh kawasan di negeri Johor, dan juga projek untuk memberi kurma kepada frontliner sebanyak 3,000 pack, dan juga dari segi haibahan yang lain dalam bentuk banner besar, banner kecil dan sebagainya, yang berbagai-bagai ini. Dan kita harapkan agar ahli Ikram yang telah pun sebelum ini masih lagi menyimpan banner kita yang sebelum daripada ini, so masing-masing gantunglah di rumah. Kalau kita boleh bayangkan ahli Ikram sebanyak 3,000 orang lebih ni, kalau masing-masing dapat gantung di rumah, ini sebagai satu pesta pula poster, paling kurang mengingatkan ahli keluarga kita insya-Allah. Dan juga berbagai-bagai yang lain. Sebagai contoh, pada malam ini dilancarkan siri kuliah secara online, yang berbentuk forum, dan mungkin akan diikuti dengan online mingguan dan sebagainya, kapsul tazkirah, kapsul kekeluargaan, ceramah Ramadan, dan berbagai-bagai lagi. Dan juga satu perkara yang tidak ketinggalan dalam konteks ini menjadi program tahunan kita ialah di segi tabung infak Ramadan Ikram Junior. Ini adalah sebagai satu tempat untuk kita melatih anak-anak kita menabung. Sebab kita tahu bahawa amal ibadat ataupun sumbangan yang kita berikan pada bulan Ramadan ini adalah satu yang digandakan. Jadi sebab itulah tabung ini adalah sebagai untuk melatih anak-anak kita dan juga ahli keluarga kita untuk mengadakan tabung infak Ramadan Ikram Junior. Dan pada malam ini kita akan melancarkannya. Dan sebenarnya tabung ini telah pun berjalan bermula pada hari ini. Jadi kalau kita lihat kepada dalam grup-grup yang tentu telah pun tersebar, dan tabung infak ini telah pun berjalan di kawasan-kawasan mengikut kreativiti kawasan masing-masing lah. Berbagai-bagai pertandingan seperti pertandingan jumlah yang terbanyak, mungkin boleh buat tabung yang kreatif ke macam-macam lah boleh buat
Semana akhirnya kita akan dapat di akhir bulan Ramadan ini kita akan dapat sejumlah sumbangan bagi keluarga masing-masing dan kita akan kumpulkan untuk diserahkan ataupun disumbangkan kepada fakir miskin, anak yatim ataupun orang yang kurang bernasib baik yang mana biasanya dilakukan pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Jadi semoga dengan tabung ini yang kita lancarkan pada malam ini juga akan memberi satu kekuatan kepada kita untuk kita menabung secara berdikit-dikit. Okey, selepas itu akan diserahkan kepada jawatankuasa untuk diagihkan. Jadi itulah di antara perkara-perkara yang akan terkandung di dalam semarak Ramadan ini, sama ada di peringkat kawasan, di peringkat negeri, di peringkat agensi dan sebagainya, berbagai lagi Okay, sebagai contoh yang tidak ketinggalan adalah tentang bingkisan Ramadan yang kita saban tahun masuk masuk lorong, masuk denai, masuk kampung, keluar kampung untuk mencari mereka-mereka yang boleh kita bantu. Jadi inilah merupakan satu peluang untuk kita sama-sama sebagai ahli ikram dan juga mungkin rakan-rakan ikram yang lain dapat bersama-sama untuk kita menyemarakkan Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Jadi akhirnya ana bagi pihak ikram di Johor mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada task force yang diketuai oleh Syekh Hassan Hussein. Okey, dalam kempen Ramadan tahun ini yang melibatkan jawatankuasa yang banyak itu, jawatankuasa edukasi, jawatankuasa tarbiyah dan modal insan, jawatankuasa wanita, Yayasan Ikram, Ikram Health, Asatiza, Iman LC, MyCare, Ikram Muda, Pusat Pendidikan Hidayah, dan juga yang penting dalam kes inilah tim media Ikram, tim media Ikram dan juga jawatankuasa dari peringkat kawasan, sama ada JKK ataupun JKWN, JKWK dan sebagainya yang terlibat secara langsung dalam kempen ini, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT memberi keberkatan di atas usaha kita semua dan insya-Allah mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik, insya-Allah. Bukan saja untuk kita tapi untuk masyarakat yang berada di sekeliling kita, insya-Allah. Jadi akhirnya ana dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan resminya melancarkan kempen Semarak Ramadan yang bertemakan suburkan amalan, mantapkan kepribadian pada tahun ini dengan resminya, insya-Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
Okey. Alhamdulillah. Demikian tadi pelancaran semarak Ramadan dan juga tabung infak Ramadan Ikram Junior, disusuli dengan tayangan montaj sebentar tadi semarak Ramadan. So banyaklah poin-poin yang telah dikongsikan oleh YDP kita Profesor Madya Dr. Muhammad Roslan Abdullah. So Ramadan ni memang benda yang besar lah bagi kita. That's why kita memang nak menjadikan agenda Ramadan ni agenda yang penting dalam kehidupan kita. Bahkan kita nak kongsikan juga agenda ni supaya mudah-mudahan menjadi agenda dan kehidupan masyarakat di sekeliling kita juga, insya-Allah mudah-mudahan. Alright. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah sampailah kita kepada sesi atau agenda yang seterusnya. InsyaAllah kita akan teruskan sesi kita pada malam ini dengan forum. Forum Semarak Ramadan. Alhamdulillah. So, hadirin dan hadirat sekalian, bersama dengan kita ada dua tokoh yang hebat lah insyaAllah. Yang akan berkongsi dengan kita sekitar tema Semarak Ramadan pada tahun ini, iaitu suburkan amalan, mantapkan kepribadian. So, harapnya semua dah bersedia dah insyaAllah. Kalau yang mana nak ada emergency nak pergi bilik air, boleh pergi bilik air cepat-cepat. Takut tertinggal poin nanti. Mungkin ada yang nak ambil buku nota ke, boleh ambil buku nota untuk buat catatan. Saya difahamkan nanti akan dikongsikan tips-tips. So boleh buat catatan supaya tak terlupa. So kalau memang kita nak melihat Ramadan kali ini sebagai satu yang besar dan memang kita nak menjayakan agenda Ramadan kita pada tahun ini, so insyaAllah kita pun buat persiapan yang besar. Kalau kita ingat, kalau orang buat kenduri kahwin, macam-macam persiapan, memang begitu teliti dan rapi. InsyaAllah kita pun Ramadan ni kita akan raikan, kita anggap sebagai satu yang besar dan kita akan buat persiapan yang sebaik mungkin insyaAllah. Okey, hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita teruskan sesi forum kita, suka untuk saya memperkenalkan dua tokoh yang bersama dengan kita pada malam ini. So yang pertama, ahli panel pertama kita yang bersama dengan kita pada malam ini adalah Ustaz Profesor Dr. Ajmain bin Safar. Beliau merupakan profesor sekarang ni di Akademi Tamadun Islam UTM. Kalau nak baca dia punya CV memang panjang lah, banyak lah sangat selama sumbangan-sumbangan beliau, khidmat-khidmat beliau sepanjang hidup beliau sehingga sekarang ini. So antaranya kalau kita boleh petiklah beberapa, antaranya adalah beliau merupakan mantan pengurusi Akademi Tamadun Islam. So kalau Akademi Tamadun Islam ni kita ibaratkan sebagai fakulti, beliau ni ibarat dekannya lah, gitulah So beliau juga merupakan mantan naib pengurusi Persatuan Ulama Malaysia Negeri Johor. Juga pernah menjadi YDP Ikram Negeri Johor. Kalau YDP kawasan pun pernah, apatah lagi YDP Negeri pun pernah. Kemudian atas sumbangan beliau juga pernah dianugerahkan sebagai tokoh kemasyarakatan oleh UTM sebanyak 2 kali. So ada 2 tahun beliau dianugerahkan sebagai tokoh kemasyarakatan. Sekarang ni beliau merupakan imam dan pengurusi Masjid Jami' Ar-Rahman Taman Puteri Kulai. Juga merupakan pengurusi Lembaga Pemegang Amanah Pusat Pendidikan Hidayah Berhad. Juga merupakan ahli Dewan Perwakilan Nasional Pertubuhan Ikram Malaysia. Kalau di Johor, beliau merupakan pengerusi Asatizah Ikram Johor. Kalau kita ada Asatizah Barisan Asatizah di Johor, beliau merupakan ketuanya atau pengerusinya. Juga beliau merupakan penulis bagi perkongsian satu hari satu hadis, channel Telegram ataupun yang terkenal lah, alhamdulillah. Dan juga merupakan penulis kapsul tazkirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang sangat. Panjang. Okey, suka tengok muka Ustaz ceria, alhamdulillah. Okey. Baik, ana pun teruskan insya-Allah, kita masa tak banyak. Okey, ana perkenalkan ahli panel yang kedua, juga seorang tokoh yang hebat, alhamdulillah. Ustazah Dr. Anisah binti Abdul Ghani, merupakan isteri kepada Ustaz Alias bin Osman. Ustazah mempunyai 6 orang anak, 4 lelaki, 2 perempuan, semuanya dah berkeluarga. Jadi pengalaman Ustazah ni banyaklah. Cucu pun dah ada 19 orang, ramai. 19 orang cucu, yang paling tua tingkatan 3. So insyaAllah bila Ustazah kongsikan nanti, bolehlah kita sama-sama ambil pengalaman-pengalaman yang Ustazah telah akan kongsikan nanti insyaAllah.
Baik, Ustazah merupakan pensyarah Universiti Malaya sejak tahun 1987 lagi hingga tahun 2014 lah di Universiti Malaya dengan bidang kepakaran fiqh ibadat. So fiqh ibadat. Saya kira kalau 87 sampai 2014 ni lebih kurang 27-28 tahun lah pengalaman memang pakar lah insya-Allah dalam fiqh ibadah ni insya-Allah. Kemudian Ustazah merupakan ahli jawatan kuasa ibadat haji bagi tabung haji JAKIM sejak tahun 2015 sampai sekarang ni alhamdulillah dah 15-16 tahun alhamdulillah sebagai ahli jawatan kuasa ibadat haji tabung haji dan alhamdulillah juga alhamdulillah tahniah Ustazah 2021 tahun ini Ustazah dilantik sebagai pengerusi ahli jawatan kuasa ibadat haji tabung haji alhamdulillah Baik, selain daripada itu Ustazah juga merupakan ahli panel syariah Hospital Pakar An-Nur Bangi sejak tahun 2014 hingga sekarang. Tokoh yang sangat hebat Baik, ahlan wassalam Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan tak Ustazah sana? Hujan? Alhamdulillah tak hujan. Tak hujan. Okey. Right. Okey. Terima kasih Ustazah Okey, sebelum kita mulakan dengan soalan, suka untuk saya bacakan format forum kita pada malam ni. Kita akan buat 2 pusingan soalan So saya akan tanya soalan kepada panel pertama, kemudian diikuti dengan panel kedua, satu-satu pusingan, kemudian pusingan kedua yang sama selepas 2 pusingan kita akan buka untuk soal jawab jika ada jadi penonton sekalian hadirin-hadirat yang ada, kalau ada soalan boleh type, boleh tulis di chat insya-Allah AJK Technical kita akan capture soalan tersebut dan saya akan cuba bacakan cuma soalan jawab tu kita lebih kurang dalam 10 minit jadi sepanjang forum ni 2 pusingan ini kalau ada tercetus boleh tulis siap-siap dekat chat boleh tulis ataupun nak tulis kat buku dulu pun boleh supaya tak terlupa kadang-kadang kita masa ahli panel berkongsi terfikir ada soalan tapi bila habis buka soal jawab terlupa pula kan boleh catat ataupun boleh tulis terus di chat, di ruangan chat yang ada insya-Allah. Baik, selepas sesi soal jawab tersebut kita 2 pusingan soalan, kemudian soal jawab, kemudian kita akan buat sesi pusingan penutup lah ataupun rumusan atau kesimpulan lah daripada setiap ahli panel insya-Allah. Baik, semua dah sedia insya-Allah. Boleh kita mulakan insya-Allah Alright. Kita mulakan dengan pusingan yang pertama Jadi soalan pertama ni suka untuk saya tujukan kepada Ustaz Ajmain lah insya-Allah Baik Ustaz program Semarak Ramadan ni yang Johor buat ni merupakan program tahunan lah. Memang setiap tahun Ikram Johor akan buat Semarak Ramadan ini So tajuk forum kita pun suburkan amalan, mantapkan kepribadian yang mana ini merupakan tema yang kita pilih lah untuk program Semarak Ramadan tahun ini Baik. So Ustaz sebagai pengerusi Asatizah Ikram Johor dan juga sebagai sebahagian dari penganjur lah untuk program Semarak Ramadan ini, boleh Ustaz jelaskan atau Ustaz kongsikan dengan kami-kami ni secara umum tentang tajuk ataupun tema kita ni, iaitu suburkan amalan, mantapkan kepribadian. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada moderator kita Ustaz Ahmad Taufik yang dikasihi ahli panel kita Ustazah Dr. Anissa dan tidak dilupakan kepada YDPN yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Roslan, rakan-rakan, teman-teman semua yang turut bersama dengan kita pada malam ini yang mendengar pelancaran dan juga forum Semarak Ramadan yang kita anjurkan. Disebutkan tentang suburkan amalan, mantapkan kepribadian menjadi tema kepada Semarak Ramadan Ikram Negeri Johor pada tahun ini. Dan bila kita sebut tentang menyuburkan amalan, kita tahu bahawa Ramadan ini setiap tahun kita temui. Kalau umur kita 60 tahun, moderator belum lagi lah kan. Kalau umur kita 60 tahun, maknanya dari segi hijrah, tahun hijrah 62 kali dah. Mungkin Masihi 60, tapi hijrah 62 tahun kita telah bertemu dengan Ramadan. Katalah kita tolak 7 tahun, kita masa tu kecil lagi kan.
So maknanya 55 tahun ataupun 55 kali ataupun 55 bulan kita telah memasuki satu bulan yang disebut sebagai bulan latihan. Ramadan ni bulan tarbiyah, bulan latihan. Kita bayangkan tiap-tiap kita ini melalui latihan ataupun training camp sebulan setiap tahun. Tak balik rumah kan, macam orang pergi training camp kan, tak balik rumah. Lepas tu kena buat latihan tu ikut jadual yang telah dikeluarkan oleh camp tersebut. Aktiviti tu daripada pagi sampailah ke malam, sampai ke pagi besok. Kita gambarkan Ramadan ini begitu. Kita nak jadikan Ramadan ini sebagai bulan menyuburkan amalan kita. Kalau kita buat jadual kan, dimulakan dengan qiyamul lail jam 5 pagi. Katalah kita ambil yang ringkas, lebih kurang 15 ke 20 minit. Lepas tu kita sahur. Lepas tu bagi orang lelaki boleh pergi ke masjid untuk solat berjamaah. Dan rasanya masjid, mana-mana masjid, kalau masjid saya ni lepas subuh tu ada tazkirah, baca satu hari satu hadis kan. Lepas tu kita duduk sekejap tilawah Al-Quran. Itu dia punya silibus. Kemudian siangnya kita berpuasa. Bagi mereka yang bekerja, dia pergi bekerja lah. Kemudian ada masa-masa senggang, waktu rehat, boleh pegang Al-Quran, baca. Waktu duha, kita solat sunat duha. So bila masuk waktu solat, bagi laki-laki ni akan pergi ke musalla, akan pergi ke surau, akan pergi ke masjid. Kemudian mengiringi solat fardu tu dengan solat sunat ba'diyah, qabliyah. Kita mengambil di senggang-senggang itu, di masa-masa itu peluang, di samping kita melakukan amal yang menjadi kebiasaan, kita nak memastikan kita punya jadual camp kita itu diisi dengan betul-betul dan dengan bersungguh-sungguh. Malamnya kita pergi solat sunat tarawih. Lepas tu bagi mereka yang ada geng untuk tadarus di masjid, di surau, ataupun di rumah dengan ahli keluarga, kita boleh bertadarus. Kita gambarkan, bayangkan setiap hari kita ulang amalan tersebut. Kita suburkan amalan tersebut selama berapa lama? 29 hari, 30 hari. Kita disiplinkan dengan istiqamah. Sepatutnya bila dah 30 hari ataupun 29 hari ni, bila kita keluar daripada camp latihan ni kan, sepatutnya amalan yang telah pun kita suburkan itu kita akan teruskan pada bulan Syawal. Memanglah antara hasrat kita Ikram Negeri Johor, kita bermula daripada Syaban. Kita dah mula menggembar-gemburkan, mewar-warkan, mencanang untuk kita menyuburkan amalan, mempersiapkan diri sejak daripada bulan Syaban lagi. Dengan mengharapkan bila berakhir bulan Syaban, kita teruskan ke berakhir bulan Ramadan, kita teruskan ke bulan Syawal. Sembahyang berjamaah bagi laki-laki di masjid, amalan bersedekahnya, baca Qurannya, amalan-amalan sunat yang lain kan. Kita nak suburkan. Kemudian yang kedua, selain daripada amalan fardi ataupun ibadat-ibadat khususiah tadi, so ada amalan-amalan yang dikaitkan kita dengan masyarakat, yang kita boleh buat sebenarnya, yang kita nak suburkan. So sebenarnya saya nak juga mencadangkan supaya ahli ikram ini menjadi pelopor dalam kita melaksanakan advokasi kita dengan masyarakat. Kita ada bingkisan Ramadan kan, hampir setiap tahun kita buat. Amalan saling memberi ni, kebetulan kita masih lagi berada di bulan COVID, musim orang terkesan dengan COVID ni ada di kalangan masyarakat kita, jiran-jiran kita yang mungkin terkesan. Ada yang hilang sumber pendapatan, ada pendapatan yang terjejas,
apa kata kita suburkan amalan tahadu, tahabu, yang sebelum ini wanita ikram Johor telah mula laksanakan bulan Januari lepas, kan? Saling memberi, supaya dengan pemberian itu, amalan memberi ini akan menimbulkan, mewujudkan rasa kasih sayang. Kita nak jadikan advokasi kepada masyarakat ni, kan? Paling tidaklah kita menyediakan juadah berbuka puasa, kan? Kalaulah setiap ahli ikram berazam untuk menyumbang, sama ada korma ke, juadah berbuka puasa ke, pada jiran, pada sesama ahli ikram yang duduk setaman dengan kita, kepada ahli karya masjid, kita boleh organize sebenarnya, buka stall, kan, berbuka puasa tepi jalan, ataupun mungkin kerjasama dengan masjid ke, dengan surau ke, kan, letak banner lah, sila ambil berbuka puasa percuma daripada ikram. Contohlah saya duduk Kulai, kan, ikram Kulai, kan. Maknanya kita nak suburkan amalan tahadu, tahabu ni, kan. Mudah-mudahan bila kita memberi, sambil menderma, menyumbang, menyuburkan amalan tersebut, amalan kita dengan masyarakat, selain daripada amalan fardi kita tadi, ini amalan kita bila duduk dalam masyarakat, kan. Kemudian selain daripada itu, cantik jugalah kalau kita boleh menjuarai kempen bulan Ramadan, kan, amalan jangan membazir dalam menyediakan juadah berbuka puasa, kan. Kita boleh buat lebih makanan, tapi untuk kita tu sikit je, yang lain tu kita nak bagi pada jiran, mungkin kita tak sempat nak buat, kita beli dekat pasar Ramadan, kalau tak silap saya pasar Ramadan tahun ni buka, kan. So kita beli, kita boleh bagi dekat jiran-jiran kita, kita kan ada label letak ikram punya tu, kan. Maknanya ni satu daripada advokasi kita lah kepada masyarakat. Kemudian kita nak supaya kempen jangan membazir ini kita war-warkan juga. Maknanya kalau kita menyediakan juadah itu untuk kita hanya sekadarnya. Kemudian kita kena juga mungkin gunakan media massa dan sebagainya, mewar-warkan jangan berlebih-lebihan dalam menyediakan juadah berbuka puasa, makan dan sebagainya. Kita tahu bahawa dalam hadis menyebutkan al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahid, mukmin itu makanannya dengan satu perut, kan. Wal kafir ya'kulu fi sab'ati ab'an, orang kafir ni makan dengan 7 perut, kan. Disebut nahnu qaumun la na'kulu hatta naj'u, kan. Kita ni kaum mukmin, orang yang hanya makan bila lapar. Wa iza akalna la tashba', dan berhenti sebelum dia kenyang. Jadi kita boleh sebenarnya menjuarai, mengajak masyarakat untuk kempen supaya tidak membazirlah di bulan bulan Ramadan ini. Jadi mungkin antara perkara yang kita boleh menyuburkan amalan kita, mendidik masyarakat ini dalam advokasi kita dengan masyarakat. So Ikram Johor sebenarnya boleh menerajui, antaranya tadilah kempen yang praktikal yang kita buat, saling memberi tadi, dan juga yang kedua jangan membazir. So saya rasa itu kok untuk pusingan pertama ini. Saya serah balik kepada moderator. Terima kasih Ustaz Jemain atas perkongsian. Suka sangat dengar pasal training camp ni. Memang kadang-kadang terlupa. Rupanya Ramadan ni sebagai satu madrasah macam training camp. Ada disiplin-disiplin dia. So mudah-mudahan kita keluar sebagai juara, orang kata, sebagai wira, sebagai pejuang. InsyaAllah boleh melawan hawa nafsu, melawan sifat-sifat yang tak elok, dan kita bersemangatlah untuk membuat perkara-perkara yang baik. So ada dua benda yang Ustaz ajak untuk kita kongsikan dengan masyarakat, tentang sikap saling memberi dan juga tentang kempen elakkan atau jauhi pembaziran. So ni dua benda yang sangat bagus, sangat baik untuk kita sama-sama kongsikan dengan masyarakat di sekeliling kita. Okay, terima kasih Ustaz atas perkongsian tersebut. Baik,
Kita teruskan dengan ahli panel yang kedua, Ustazah Dr. Anisa. So Ustazah, Ramadan ni memang kita tahulah bulan yang Allah akan lipat gandakan pahala untuk orang yang beramal. So kalau kita buat, Allah akan gandakan. Jadi memang rugilah kalau kita tak berbuat. So dengan berbaki beberapa hari lagi ni nak sampai ke bulan Ramadan, mungkin nak minta Ustazah untuk kongsikanlah apa bentuk-bentuk persiapan yang perlu dilakukan oleh kita lah. So beberapa hari lagi ni apa lagi nak bersiap ni kan. Kemudian di samping itu nak minta Ustazah kongsikan juga macam mana pula peranan wanita sebagai ibu, ada yang sebagai isteri, ada yang sebagai anak. So macam mana peranan wanita dalam konteks persiapan untuk menyambut Ramadan. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang mulia moderator Ustaz Taufik, ahli panel pertama Profesor Dr. Ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada malam ini kita dapat bersama dalam forum ya. Dan apa yang telah diceritakan oleh panel pertama tadi, memang kita jelaslah bahawasanya Ramadan ini tidak asing lagi bagi kita ya, sebab setiap tahun kita bertemu dengan Ramadan. Dan kita faham ya bahawasanya Ramadan ini adalah bulan yang Allah tawarkan kepada kita dengan berbagai-bagai keistimewaan. Itu kita semua faham ya. Maknanya bulan Ramadan ini ada bulan yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tawarkan kepada hambanya dengan berbagai-bagai untuk menjadikan hambanya itu sampai kepada tahap al-muttaqin, ketakwaan itu. Dan kita tahu bahawasanya bulan Ramadan ini adalah pintu syurga terbuka, syaitan dibelenggu, dan malam-malam Ramadan itu adalah masa paling mulia bagi orang baik menambah kebaikannya. Setiap malam bulan Ramadan itu adalah malam mulia bagi orang yang baik dah nak menambahkan kebaikan. Bagi orang yang tak baik lagi buat jahat, dia mencari kurniaan Allah SWT sehingga Allah mengampun dosanya dan jadi hamba yang dicintai oleh Allah. Itu kita nampak peluang yang besar Allah Ta'ala buka kepada hambanya di bulan Ramadan ini. Oleh itu, kita semua sebelum kita nak masuk bulan yang penuh keberkatan ini, kita perlulah buat persediaan sebagaimana kata Ustaz Ajma'in tadi. Kita mesti ada perancangan, kita mesti ada jadualnya untuk kita memenuhi tawaran-tawaran yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni. Dan dalam persediaan ini, persediaan menghadapi tawaran yang diberi oleh Allah Ta'ala ini, saya kira sama saja di antara wanita dan juga lelaki. Sama saja dalam konteks kita sebagai amdun kepada Allah SWT, maka kita akan lakukan sebagai amdun. Apa saja amalan yang kita lakukan, maka insya-Allah Allah Ta'ala memberi ganjaran yang berlipat ganda di bulan Ramadan ini ya. Kama qala Ta'ala, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Al-Baqarah 286 kalau tak silap ya. Okay. Di antara persediaan sebelum nak masuk bulan Ramadan ni, sebenarnya untuk kita buat persediaan sebelum nak masuk bulan Ramadan ni, kita kena buat persediaan sebelum lagi. Sebab itu kita kata kita berdoakan Allahumma balighna Sya'ban wa Ramadan. Kita doa tu supaya kita dapat buat persediaan kan. Bukan setakat kita doa supaya kita panjang umur Sya'ban dan Ramadan, kita juga doa supaya Allah Ta'ala memberi kekuatan dan kesihatan kepada kita untuk kita nak suburkan amalan kita di bulan Ramadan. Kalau kita tak sihat, macam mana kita nak suburkan amalan itu? Jadi sebab itu kita juga berdoa, kita hendaklah Allah Ta'ala beri kesihatan yang sempurna kepada kita supaya kita dapat melaksanakan ibadat ini dengan sebaik-baiknya. Di antaranya persediaan yang pertama ialah kita mesti bersihkan hati. Kita nak menghadapi bulan Ramadan ini, kita kena bersihkan hati, hisapkan diri kita.
hisapkan diri kita apa yang kita telah laku selama 11 bulan sebelum masuk Ramadan ini. Sebelum masuk bulan 11 bulan sebelum Ramadan 11 bulan, apa yang kita telah laku dah. Kita mesti hisap. Mesti bersihkan hati kita. Kita mesti bertaubat daripada dosa-dosa. Apa yang kita bila kita hisap diri kita, kita tahulah apa yang kita lakukan, apa yang kita tak lakukan. Jadi kita bertaubat. Kita bersih diri kita daripada perkara-perkara syubhat. Perkara-perkara yang boleh menimbulkan nafsu. Kita nak kurangkan nafsu. Sebab bulan Ramadan ini adalah bulan menahan nafsu. Nafsu makan minum. Nafsu syahwat. Jadi kita kena latih. Kita kena bersihkan diri kita sebelum kita menghadapi Ramadan. Kita telah bersih perkara syubhat dan perkara yang nak mengurangkan nafsu kita. Juga kita kena selesai. Bagi wanita, kita kena selesai segala qada-qada puasa kita yang kita tertinggal semasa kita haid di bulan Ramadan tahun lepas. Jadi kita kena selesaikan. Kita kena selesaikan sebelum masuk Ramadan ni, kita kena selesaikan qada puasa yang kita tinggal di bulan Ramadan yang lepas. Itu di antara yang kita kata yang perlu kita biasakan. Ya? Dan begitu juga yang kedua, kita niat untuk mengamal amalan yang baik. Sebelum masuk bulan Ramadan, kita telah niat. Kita kena pasang niat elok-elok untuk kita mengamalkan dengan sebaik-baik amalan di bulan Ramadan yang Allah Ta'ala tawar kepada kita ini. Itu maksudnya. Berartinya amalan yang kita nak susun, yang kita nak atur, yang kita nak rancang ini, yang kita nak niat ini ialah amalan yang diterima oleh Allah. Ya. Berarti kita perlu kepada niat yang baik sebab amalan yang niat yang baik saja diterima oleh Allah. Kalau amalan itu amalan yang tidak ikhlas kepada Allah, maka amalan itu tidak terima. Dan begitu juga amalan yang kita nak rancang ini ialah amalan yang bertepatan dengan syarak, bukan amalan bid'ah. Sebab kadang-kadang bulan Ramadan ni banyak juga kita lakukan, setengah orang lakukan ialah amalan bid'ah. Kita tak nak. Kita kena pastikan bahawasa amalan yang kita nak rancang, nak laksanakan bulan Ramadan ini adalah amalan yang bertepatan dengan syarak, bukan bid'ah. Sebab oleh itu, kita kena belajar. Kita kena belajar hukum-hukum berkaitan dengan puasa, dengan puasa, dan kita ajar kepada anak-anak kita, ahli keluarga kita. Sebab kita nak puasa kita ni adalah puasa yang sesempurnanya. Jadi, bila kita kata kita rancang macam tu, ditakdirkan oleh Allah SWT, kita tidak sampai di bulan Ramadan ataupun kita hanya sampai 2-3 hari bulan Ramadan, ditakdirkan Allah Ta'ala ambil nyawa kita. Tetapi bila kita pasang niat dengan baik, dengan ikhlas untuk Ramadan ini kita buat sebaik-baiknya, insya-Allah apa yang kita rancang itu Allah Ta'ala telah beri pahala kepada kita. Dengan syarat kita niat tu adalah niat baik dan ikhlas. Dengan ikhlas kita dah dapat pahala. Itu pentingnya perancangan ini, pentingnya niat ini. Sebab niat yang baik Allah Ta'ala dah bagi pahala. Tetapi kalau niat yang jahat, niat untuk membuat sesuatu yang buruk, yang jahat, Allah Ta'ala tak tulis lagi. Itu kita kena ingat, ya. Yang ketiga, didik diri kita bermula daripada sekarang. Didik diri kita, anak-anak, keluarga kita dengan sifat-sifat takwa. Makna sifat takwa untuk kita menjadikan manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun, sebulan-bulan Ramadan itu kita kena buat persediaan awal lagi. Persediaan awal lagi. Sebelum masuk bulan Ramadan, kita telah jadikan diri kita ini. Latihkan diri kita ini dengan ketakwaan, sifat-sifat ketakwaan kepada Allah SWT. Sebab memang kita tahulah Ramadan madrasah takwa. Madrasah takwa ini kena bermula daripada sebelum masuk bulan Ramadan, kita telah buat persiapan diri kita untuk menjadi orang takwa. Sebab itu kita tengok dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal jahla wal amal bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Maksudnya, sesiapa yang tidak tinggal
di bulan Ramadan ini bercakap dengan perkara-perkara palsu, bohong dan juga perkara-perkara fasik dan beramal dengannya, maka Allah Ta'ala tidak ada hajat untuk memberi pahala puasanya, pahala yang dia tinggal makan dan minum itu. Itu pentingnya. Pentingnya kita melatih diri kita ini dengan sifat ketakwaan ini supaya kita tidak lakukan, supaya kita tidak mengurangkan pahala puasa kita dengan sifat-sifat yang kita kata tadilah qaula zuri. Sekarang ya, qaula zuri fitnah, benda-benda yang palsu, yang bohong lah. Okay, dan juga benda-benda fasik. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, mungkin juga di kalangan kita ni banyak yang lupa, ialah hendaklah kita sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita hendaklah juga hubungi silaturahim dengan ahli keluarga. Ni, bila kata sebut hubungi silaturahim ni, bukan makna sesama ikhwah. Yang maksud dengan silaturahim ni ialah ahli keluarga, sanak saudara kita. Terutama kalaulah ada yang terputus dah lama-lama. Kita mesti hubungi, ya? Kita mesti hubungi. Sebab di antara dosa yang besar juga ialah memutus hubungan, memutus silaturahim di antara ahli keluarga. Sebab itu kita tengok dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil allazi idza qata'at rahimahu wasalaha." Maknanya, bukan orang yang menghubung silaturahim ialah dengan kunjung mengunjungi, membalas kunjungan. Tetapi al-wasil, orang yang menghubungi ialah apabila putus hubungan di antara di antara ahli keluarga, hendaklah dia menyambungnya. Bukan sekadar membalas kunjungan itu sesama jiran, sahabat handal. Tetapi yang paling penting ialah kita menghubung silaturahim. Bila putus, kita menghubung silaturahim. Itu sebab kita nak supaya silaturahim di antara ahli keluarga ini sentiasa bertaut. Ya? Dan seterusnya, berlapang dada. Nak masuk bulan Ramadan ni, kita kena berlapang dada, tenang hati. Nak masuk bulan Ramadan, nak mengejar, nak subur amalan ini, kita kena lapang dada. Makna lapang dada di sini, berartinya kita telah berlapang dada daripada sifat-sifat mazmumah. Sifat dengki, dendam, zalim, fitnah, fitnah. Itu. Ini yang kita sekarang ni. Banyak ya berlaku fitnah di antara satu sama lain. Jadi kita kena buang sifat itu ya. Dikatakan kepada Rasulullah SAW, ayun nas afdal. Manakah manusia yang paling afdal? Dikatakan kepada Rasulullah SAW, siapakah manusia yang paling afdal? Qala kullu mahmumil qalbi sudukil lisan. Setiap mahmun qalbi dan benar percakapan, benar lidahnya. Qalu sadukul lisan ta'rifuhu, fama mahmumil qalbi. Jadi para sahabat kata, sudukul lisan, lidah bercakap benar itu, kami tahu ya Rasulullah. Kami tahu. Fama mahmumul qalbi, apa maksud dengan mahmul qalbi? Apa yang maksudkan dengan mahmul qalbi ni? Jadi Rasulullah jawab, huwa tuqa an-naqiyyu la isma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Ialah jadi maksudkan dengan mahmumil qalbi ialah ketakwaan. Naqi, bersih hati. Bersih hati, tidak ada dosa, la isma fihi, tidak ada dosa. Dan tidak zalim, dan tidak menipu, dan juga tidak berdengki. Maknanya itu perlu sebelum Ramadan lagi, itu yang patut kita latih diri kita ya. Ini. Dan seterusnya, kurangkan mengguna alat-alat gadget. Ni sebab kita nak memenuhi jadual, kita nak rangka, nak rebut ganjaran pahala yang berlipat ganda sebulan Ramadan ini. Maknanya kita kena kurangkan penggunaan gadget, WhatsApp, internet yang mengandungi usul-usul lara.
Kalau dah nak baca Quran melalui WhatsApp tak ada masalah. Tapi perkara-perkara lara, perkara-perkara yang boleh membuat fitnah, sebab kita ni banyak WhatsApp group kan. WhatsApp group berbagai-bagai WhatsApp group, jadi kita pilih-pilih. Kalau lah grup WhatsApp group yang sentiasa memfitnah, sentiasa mengatakan orang, tutup bulan Ramadan. Jangan buka lagi. Tinggal WhatsApp group yang berfaedah sahaja. Kurangkan. Sebab apa? Sebab kita nak memenuhi amalan-amalan di bulan Ramadan ni. Sebab kalau kita sentiasa membaca WhatsApp je, berapa banyak masa kita rugi. Kita kena ingat. Setiap saat berlalu kan. Setiap saat berlalu. Kita tak nak bulan Ramadan ini, kehidupan kita sebagaimana bulan sebelum Ramadan. Kita nak buang. Kita tak mau. Bulan Ramadan ini pengisiannya sebagaimana kita isi di bulan-bulan yang lain. Setiap pagi, setiap petang duduk tengok WhatsApp. Tak habis-habis tengok WhatsApp. Jadi kita kena kurangkan. Itu kita kena kurangkan. Okey. Dia dikatakan Imam Malik bin Anas. Ini dikatakan Imam Malik bin Anas bila masuk Ramadan tidak lagi mengadakan majlis ilmu dan majlis hadis. Imam Malik dia tak buat lagi majlis ilmu, majlis hadis. Dia menghabiskan masa dengan membaca Al-Quran. Itu kita tengok Imam Malik. Dah sikit. Tadi sebab kita tahulah baca Al-Quran ini setiap hurufnya ialah 10 pahala kan. Jadi kalau bulan Ramadan lagilah berlipat ganda. Jadi kita kena ingatlah. Jadi macam mana sampai Imam Malik itu, sedangkan kita kata memanglah majlis ilmu ni perlu, tetapi Imam Malik di saat bulan Ramadan dia memilih untuk menghabiskan masa dengan membaca Al-Quran. Okey. Seterusnya, banyak membaca Al-Quran dan khatam Al-Quran. Itu penting. Semua kita tahu bila masuk bulan Ramadan, sebab Ramadan ini bulan Quran, maka kita kenalah menjadualkan diri kita. Menjadualkan diri kita macam mana kita nak membaca Al-Quran dan nak khatam Al-Quran ya. Jadi kita kena mula daripada sekarang. Kalau sekarang ini kita kata 1 juzuk kita bacakan. 1 juzuk kita baca. Bila masuk bulan Ramadan kita kena berderah sampai 2 juzuk, 3 juzuk. Jadi macam mana kita nak menyusun jadual ini, menyusun masa ini, terutamanya kita wanita lah. Kita wanita sebab kita jugalah suri rumah, kita jugalah sebagai kadang berkerjaya misalan. Jadi kita kena bijak. Kita kena bijak menyusun jadual ini dan kita kena tengok mana yang lebih aulawiyat untuk kita di bulan Ramadan ini. Bukan bermakna bila kita mengambil aulawiyat maka kita tinggal peranan asas kita, tak. Peranan asas kita tetap kita lakukan, tetapi bagaimana kita nak supaya kita juga ada ruang masa untuk baca Quran itu. Itu kita kena ada fiqh aulawiyat dan ada fiqh al-mizan dalam hal ini. Sebab itu kita bijak mengurus masa dalam hal ini. Kalau sekiranya kita katalah kita mengurus rumah tu memanglah sebersihnya, maka bulan Ramadan kurang sikit. Sebab kita nak merebut masa untuk lain. Kita jadual, kita tahu. Dan kita tahu keadaan-keadaan tertentu yang patut kita lakukan ya ini. Tapi bang lelaki tak kisahlah sebab dia orang banyak masa kan. Cuma masa itulah yang kita tak ada masa ini, kadang-kadang lebih daripada yang banyak masa tu. Sebab kita sentiasa menyusun jadual kita. Itu penting dalam hal ini ya. Dan sebab kita bukan setakat kita boleh nak khatam Quran ini dengan berbagai cara, tapi ustazah rasa bagi ustazah pilih mesti kita baca, kita sendiri baca daripada 1 juzuk sampai 30 juzuk. Kalau kita buat satu bentuk halaqah boleh, cuma kita bagi juzuk berapa juzuk kita baca, juzuk pertama, orang nombor 2 berjuzuk kedua, kita pun dalam berapa hari kita kata istihar khatam Quran. Kita just dapat pahala apa yang kita baca, kita kena ingat. Kita dapat pahala apa yang kita baca. Walaupun kita buat dalam halaqah itu membantu, tetapi kita kena 30 juzuk kita baca, maka 30 juzuk lah kita dapat pahala itu. Sebab itu kita tengok Jibril memperdengarkan membaca Quran dan mendengar bacaan daripada Rasulullah dalam bulan Ramadan kan. Maknanya Jibril baca, Rasulullah dengar, Rasulullah baca, Jibril dengar. Kan? Cara tu. Ada 30 juzuk.
Okey. Dan kita kena lihat bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran ini akan memberi syafaat kepada kita di hari kiamat kan. Puasa dan Quran itu memberi syafaat kepada kita di hari kiamat kan. Puasa berkata, ya Rabb, aku telah menghalangnya daripada makan dan syahwah, maka perkenankanlah aku memberi syafaat untuknya. Al-Quran pula berkata, ya Rabb, aku menghalangnya daripada tidur di malam hari, perkenankanlah aku memberi syafaat untuknya. Itu hebatnya tu. Jadi itulah yang kita perlukan masa untuk kita buat persediaan untuk mendapat syafaat ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok amalan para sahabat membaca Al-Quran, Qatadah 3 hari sekali khatam Quran. Qatadah. Asubat 2 hari khatam Quran bulan Ramadan ni. Al-Walid bin Malik 7 kali khatam sebulan Ramadan. Imam Syafi'i 60 kali khatam Al-Quran. Imam Bukhari setiap hari khatam Quran. Itu kita tengok macam mana dia merangka jadual untuk khatam Quran ini. Kita kalau tak dapat yang tu pun, sekali pun cukup dapat kalau dapat. Kadang-kadang tak dapat separuh je. Sebab itulah kita kena betul-betul merancang hal ini ya. Terutamanya kita dengan anak-anak ni. Macam mana kita nak didik anak-anak kita ni yang sekarang ini sibuk dengan gadget, dengan apanya, dengan berbagai-bagai benda dalam gadget itu. Macam mana kita nak jadual? Ini peranan ibu bapa, peranan ibu. Macam mana nak di bulan Ramadan ini anak bertadarus Quran? Berapa muka surat kita nak tentukan dia baca? Ini anak kita dah yang boleh baca ni, kalau yang boleh baca dengan lancar, okey. Yang tak boleh lancar, kita nak supaya dia tadarus, supaya jadi lancar. Itu kena diprogramkan, kena dijadualkan. Kalau tak ke mana kita? Kita tak ke mana, anak kita tak ke mana. Perlu tegas. Ibu bapa bersama, tegas. Mendidik anak dalam keadaan membaca Quran ini di bulan Ramadan. Kita kena disiplin. Kalau tidak, kita tidak akan capai. Pengalaman Ustaz ada tengok cucu-cucu. Anak dah lepas. Alhamdulillah. Cucu-cucu ni duk nampak, tengok macam mana mak ayah ni nak lengkangkan daripada gadget ni. Daripada benda macam ni, macam tak teramai bulan Ramadan ni, macam mana agaknya ni. Kalau ibu bapa duduk tak tegas, duduk larang, begitu je tak mau dia. Kena betul-betul tegas dan kena betul-betul tegas. Kalau tak jalan. Itu betul, perlu satu-satu. Ya. Okey ya? Okey. Dan seterusnya ialah nak melakukan, kita bulan Ramadan ni kita nak sembahyang tarawih sama ada 11 ke 20 tak kisah. Qiyamul lail, nak membanyakkan sunat-sunat bulan Ramadan kan. Jadi untuk nak capai ni sebelum bulan Ramadan kita dah latih dah. Kalau kita sembahyang duha tu 2 rakaat je, sebelum Ramadan ni buat 4. Latih 4. Sebab kita biasa buat duha 2 rakaat, 2 rakaat. Bila nak masuk Ramadan tu kita dah buat 4. Jadi bulan Ramadan buat 4. Kita sembahyang solat tahajud. Kita kata biasa kita bangun sebelum subuh sikit dah bangun lah. Sebelum subuh bangun sekejap. Sekarang ni kita kena rancang bangun awal. Sebab terutama kita wanita, bulan Ramadan kita bangun nak menyediakan sahur kan. Nak menyediakan sahur. Kalau kita bangun lewat, kita tak sempat nak tahajud. Sebab kita nak menyediakan makanan kepada keluarga. Jadi, kita kena rancang, kita kena bangun awal. Bangun awal daripada masa untuk kita menyediakan sahur. Itu bagi wanita. Betul, Ustazah. Maknanya, jadi kita kena, kalau kita nak macam tu, kita daripada awal, sekarang ni lagi, kita kena jaga kesihatan. Itu penting. Bila kita sihat, insya-Allah, mudah nak bangun malam, mudah nak mengurus urusan rumah tangga, kita sihat. Itu penting kesihatan. Kesihatan perlu dijaga. Barulah kita boleh buat ibadat dengan sempurna. Okey? Jadi kita kena latih pada sekarang. Dan seterusnya ialah Ramadan juga ialah bulan mustajab doa. Ramadan ni
mustajab doa. Bukan saja pergi Arafah. Orang pergi Arafah bergebar-gebar baca doa ni. Jadi kita di bulan Ramadan ini juga, oleh kerana dia bulan mustajab doa, kita hendaklah daripada sekarang lagi berlatih baca doa. Cari doa-doa maksur. Doa-doa maksur kita baca, dan begitu juga kita tulis apa doa yang kita nak di bulan Ramadan ni. Kita nak minta dengan Allah Ta'ala doa apa. Nak supaya anak kita jadi baik. Nak apa, kita tulis. Supaya kita boleh berdoa dengan teratur, dengan rapi. Banyakkan doa. Jadi sebab itulah kalau wanita kita kata datang haid, berdoa tak salah. Boleh berdoa. Boleh berdoa, tak ada masalah. Walaupun kita di bulan Ramadan datang haid, tak boleh solat. Tapi kita boleh berdoa. Berdoa untuk diri kita, untuk keluarga, untuk anak. Kita boleh berdoa. Okey, Ustazah. Ya. Okey, terima kasih Ustazah. Ya. Saya rasa memang Ustazah terlalu bersemangat, alhamdulillah. Banyak sangat yang dah dikongsikan dengan kita. Ada pusingan yang seterusnya, Ustazah. Boleh, Ustazah? Okey, insya-Allah. Okey, alhamdulillah, bermula dengan bersihkan hati, jaga niat, silaturahim, didik diri dan anak. Yang saya memang tertarik tentang penggunaan gadget. Kawalan penggunaan gadget. Macam mana kita nak bertegas dengan anak tentang membaca Al-Quran dan sebagainya. So sangat banyak insya-Allah poin-poin persiapan-persiapan yang telah Ustazah kongsikan dengan kita. Dan memang saya pun bila dengar perkongsian Ustazah ni terus memang rasa bersemangat. Termuhasabah sendiri. Ada benda-benda yang mungkin saya kena baikilah dalam kehidupan saya sendiri pun, dan mudah-mudahan pendengar-pendengar yang lain juga dapat sambil memuhasabah insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan pusingan yang kedua. Kita insya-Allah kepada Ustaz Ajmain Ustaz Ajmain. Okey, Ustaz, sebagai ketua keluarga sebagai bapa lah ni So bapa ni kita sebut sebagai hero keluarga So bapa ni dia ada peranan tersendiri yang penting Ustaz dalam sesi yang ada ini untuk minta Ustaz kongsikan kepada kami ni tips-tips yang praktikal yang boleh dilakukan dalam keluarga bersama dengan anak, isteri, khususnya di bulan Syaban dan Ramadan inilah So sebagai ketua keluarga ni apa tips-tips praktikal yang boleh dilakukan? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada moderator kita. Alhamdulillah kita dah berada di hujung Syaban Kita betul-betul di ambang Ramadan sebenarnya. Hari ini dah 20 Syaban. So kita lebih kurang ada 9 hari je lah tinggal kita memang sebolehnya lah kita nak jadikan Ramadan pada tahun ini ni Ramadan yang terbaik untuk kita. Kita bayangkan Ramadan ni Ramadan yang terakhir. Mungkin kita tak jumpa dah Ramadan yang akan datang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani disebut Rasulullah kata lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan la tamannat ummati an yakuna sanah jika hamba-hamba Allah itu mengetahui apa yang ada pada bulan Ramadan, kelebihan dan sebagainya, sudah tentu mereka berhasrat, mereka bercita-cita supaya Ramadan ini berpanjangan sampailah setahun. Maknanya lepas bulan Ramadan, bukan bulan Syawal lah, Ramadan juga. Lepas bulan Syawal tu bukan bulan lain tapi bulan Ramadan juga. So bila kita sebut tentang, tadi Ustazah dah cerita tentang keistimewaan bulan Ramadan, kita sebagai ketua keluarga lah, kita mengharapkan bulan Ramadan ini untuk ahli keluarga yang lain, isteri dan anak-anak kita bersama-sama merebut peluang anugerah istimewa yang tidak diberikan kepada umat yang lain, melainkan diberikan keistimewaan bulan Ramadan ini untuk umat Nabi Muhammad SAW dengan pelbagai kelebihan yang tadi Ustazah dah sebut, Syahrul Maghfirah, Syahrul Rahmah, Syahrul Mubarak, Syahrul Taqwa dan sebagainya. Jadi sebagai bapa lah, apa agaknya tips yang praktikal yang kita boleh kongsi kepada anak-anak kita bermula daripada bulan Syaban. So bagi saya lah, pertama sepatutnya sekarang ini kita telah pun mewar-warkan, mengingatkan kepada ahli keluarga kita
tentang kedatangan bulan Ramadan dan apa sepatutnya kita kena buat sekarang ini. Contohnya puasa-puasa sunat kan. Kita tahu bulan Syaban ni antara bulan yang digalakkan. Paling banyak Rasulullah berpuasa selain daripada bulan Ramadan ialah bulan Syaban. So maknanya bapa ni kena ajak maknya, isterinya, ajak anak-anaknya untuk berlatih berpuasa. Kemudian yang kedua, tilawah Al-Quran. So kalau anak kecil macam Taufik mungkin masih anak kecil-kecil lagi kan, macam Ustazah kan, saya sendiri, kita dah tak ada anak kecil, dah tinggal nak tengok cucu pula kan. Macam mana cucu kita kan, kita nak ingatkan dia, kita nak jadualkan dia. So, Ustazah sebut tadi, kena tegas. Betul lah dalam suasana media sosial yang kita sukar nak kontrol. Dulu zaman saya masa kecil benda tu tak ada kan. Kita pun tak adalah terikut-ikut, terleka dengan media sosial dan dengan komputer, dengan handset kan. Maknanya bapa ni, sebagai bapa kita kena start. Kalau anak kecil, kita dah mula bersama-sama, kalau boleh tadarus bersama dengan anak kita. Kena start, kena mula. Benda yang simple. Kalau anak-anak dah besar-besar, kita kena ingatkan jugalah kan. Ingatkan anak-anak kita ni dah bulan, kita dah nak ujung dah, nak masuk Ramadan dah. Macam mana dengan Al-Quran kita kan. Kemudian yang ketiga, bila kita sebut bulan Ramadan ni bulan sedekah kan, Syahrus Sadaqah kan. Kita nak supaya anak-anak kita juga menjadi orang yang pemurah, dermawan, terutama pada bulan Ramadan, seperti mana Rasulullah, dermawannya Rasulullah itu pada bulan Ramadan. Kita nak anak-anak kita mengikuti. Jadi mak ayah ni, tadi kita dah lancarkan tabung, menabung untuk persiapan bulan Ramadan. So anak-anak kita tu kalau boleh, setiap orang tu ada masing-masing ada tabung sendiri. Tabung itu tujuannya ialah untuk dia infak nanti masa bulan Ramadan. Bukan simpan untuk duit raya kan. Tapi kita nak melatih anak-anak kita ni supaya dia menabung. Saya ingat masa saya kecil-kecil dulu kan, ayah saya kalau dia pergi masjid dia akan minta dengan mak saya, sebab mak saya ni bendahari. Dia pegawai keuangan. So dia lah simpan pegang duit. So bila nak pergi masjid, dia kata mak engkau, dia panggil orang lama kan, mak engkau, bapa engkau kan, minta 50 sen kan. So kita sebagai anak ni yang mengikut tengok ayah kan. So sampai dekat masjid, masuk dalam tabung. Maknanya latihan yang melatih kita, dalam masa yang sama kita melatih anak-anak kita ni untuk menyumbang, menderma. Dan lebih-lebih lagi sekarang ni kan, untuk menyumbang ni banyak ruang, peluang bulan Ramadan ni kan untuk kita sedekah. Kemudian tentang solat-solat sunat lah. Ialah solat tarawih, solat sunat malam kan. Memang kena dijadualkan, tapi macam mana kita nak bawa anak kita ini bersama supaya dia melakukan ibadat tersebut pada bulan Ramadan. So maknanya daripada sekarang ni kena ceritakan kelebihan-kelebihan. Sebab orang ni, manusia ni kan, saya ingat masa saya kecil dulu, kalau nak puasa kan, mak kata siapa puasa sehari dapat 5 sen kan. Kita pun seronok lah kan. Maknanya motivasi kan. So sama jugalah pergi semayang tarawih. Lagilah kalau dekat kampung kan, gelap kan. Kalau tak ya orang tak datang ke surau, ke masjid kan. Tapi tahu kalau datang ke surau, ke masjid ni dapat makan special.
Orang tua-tua pergi semayang kat depan, kita budak-budak tengok kat dapur dekat belakang ada makanan. So maknanya ada benda yang mendorong. Jadi sebagai ibu, sebagai ayah ni, kita kena berikan dorongan kepada anak-anak kita ni untuk melakukan amal-amal tadilah. Solat tarawih. Rasanya walaupun sekarang ni yang umur 7 tahun ke atas dah dibenarkan kan untuk pergi ke masjid. So tak ada masalah untuk kita bawa anak-anak kita. Saya teringat apa yang disebut oleh Ibnu Rajab dalam Lataif Al-Ma'arif. Dia kata apa? Walamma kana Sya'ban, cerita tentang Sya'ban ni kan. Dia kata walamma kana Sya'ban kal muqaddimati di Ramadan. Ketika bulan Sya'ban ni dia kata seperti muqaddimah, pendahuluan bagi bulan Ramadan. Syuri'a fihi ma yushra'u fi Ramadan minas siyam wa qira'atil Quran. Apa yang disyariatkan pada bulan Sya'ban adalah hal-hal yang disyariatkan juga pada bulan Ramadan, seperti puasa, seperti baca Quran. Jadi apa yang disebutkan oleh para ulama sebelum ini kan, amalan-amalan yang telah pun dihidupkan sejak daripada bulan Ramadan. Bulan Sya'ban kan. Jadi sebagai ayah, sebagai ketua keluarga, sepatutnya kita memulakan amalan-amalan yang akan kita pulun nanti pada bulan bulan Ramadan, bermula daripada sekarang. Alangkah baiknya kan, alangkah bagusnya kalau satu hari, setiap hari kan, kita dapat berkongsi kelebihan puasa dan Ramadan kepada ahli keluarga kita, kepada anak-anak kita. Kena berceritalah. Kena cerita pengalaman ibu ayah dulu masa dia berpuasa, kalau ada anak-anak kecil lah kan. Walaupun anak-anak dah besar dah kan, sekurang-kurangnya bila kita bercerita, berkongsi maklumat kepada anak-anak kita, dia akan mengingatkan. Samalah juga bulan-bulan Sya'ban ini, bila kita nak masuk full swing nanti pada bulan Ramadan. So ada benda-benda yang mungkin kadang-kadang kita terlupa kan. Kita perlu ingatkan jugalah kepada anak-anak kita kan. Bulan Ramadan ni bukan hanya bulan untuk berlapar daripada makan dan minum kan. Puasa ni bukan hanya menahan diri daripada makan dan minum je kan. Kena tahan mulut, tahan tangan, tahan mata, tahan seluruh anggota kan. So benda-benda yang mungkin benda simple tapi perlu kita ingatkan. Jadi saya rasalah ni antara benda-benda yang mungkin ibu bapa lah, sebagai bapa khususnya, terutama yang masih ada anak kecil lagi tu, maknanya antara tips yang mungkin kita boleh lakukan daripada sekarang ini, apa agaknya benda-benda yang boleh memotivasikan anak-anak itu untuk melakukan ibadat kan. Kadang-kadang bila kita mendorong dia nak puasa kan, kita bagilah ada makanan yang special kan, yang dia selalu suka makan. Jadi masa berbuka tu kita belikan menu kegemaran dia kan. Itu juga satu daripada perkara yang mendorong dia semangat nak puasa. So jangan lupa juga untuk melibatkan anak-anak kita ni dalam sebarang aktiviti yang berkaitan dengan Ramadan sejak daripada sekarang. So kena dimulakanlah daripada sekarang. So rasanya itulah kot sedikit perkongsian. So saya serah balik pada moderator. Okay. Terima kasih Ustaz Jumain atas perkongsian tips-tips tentang macam mana nak berperanan sebagai bapa. So bila saya dengar tu memang besar sebenarnya peranan bapa, macam mana kita nak mulakan dan juga motivasikan juga seluruh anggota keluarga untuk bersama-sama memanfaatkan bulan Ramadan, insya-Allah. Suka sangatlah bila ada juadah special. Sebenarnya bukan takat anak-anak, kadang-kadang bapa pun suka. Bila berbuka tu ada menu-menu special kan. Jadi kita pun seronok dan bila tengok anak berbuka pun semangat. Kadang mungkin boleh ajak anak-anak pun buat, kalau ada menu-menu yang ringkas, yang mudah, yang dia pun suka kan. Mungkin satu benda yang boleh kita buat bersamalah, insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian tips-tips sebentar tadi. Baik, kita teruskan untuk pusingan kedua ni, soalan kedua kepada Ustazah Anissa.
Ni khusus untuk wanita lah. Biasanya wanita ni memang dia akan rasa peluang dia untuk beramal di bulan Ramadan ni kurang. Sebab macam-macam lah nak kena urus, nak kena fikir menu berbuka, menu sahur, menu untuk esok. Paling lewat hari ni dah kena fikir kan. Kadang-kadang seminggu sebelum dah fikir. Nak kena tulis senarai nak beli apa, macam-macam nak kena fikir, nak kena urus. Kemudian macam-macam lah tugasan dengan yang perlu lakukan. Kemudian ada juga masa-masa yang mana kadang-kadang wanita ni tak boleh nak beramal ataupun memang tak boleh beramal, contohnya waktu ketika uzur ketika haid atau nifas dan sebagainya. So ada benda-benda yang tak boleh dibuat, tak boleh solat tarawih dan sebagainya. So mungkin boleh minta Ustazah kongsikan tentang macam mana ni, tentang perkara ni, peluang wanita untuk beramal ni macam kurang Ustazah. Macam mana Ustazah? Silakan Ustazah. Terima kasih moderator. Soalan yang kedua ini saya pecah dua. Pertama ialah wanita dia sibuk dengan mengurus, kita kata mengurus rumah lah, makan minum anak-anak dan suami kan, mengurus rumah. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah masalah haid. Kalau kita tengok memang kita kata kita sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai isteri, memanglah menjadi tanggungjawab kita menyediakan makanan kepada anak-anak, kan? Dan bila bulan Ramadan ni kita kena ingat, bulan Ramadan ini bila kita menyedia makanan kepada anak-anak dan suami berbuka, mana itu adalah mendapat ganjaran pahala yang besar. Pahala yang besar sebagaimana sebagaimana hadis Rasulullah, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri as-sa'im syai'an. Itu penting kita kena ingat. Kita bagi makan, menyedia makanan kepada suami ni, maknanya man fattara, siapa dia menyedia makanan, menyedia makanan untuk berbuka, fatar, memberi makan kepada orang berbuka, orang yang puasa, orang berpuasa, maka pahalanya tu sama seperti pahala orang berpuasa, tak kurang walaupun sedikit. Besar. Jangan kita rasa habis masanya aku, para isteri habis masa duduk masak kan. Dengan kita duduk masak ini, maknanya kita menyedia wadah, menyedia untuk anak-anak berbuka kan. Jadi kita dapat pahala. Itu secara kita menyediakan makanan terus. Kalau kita katalah kita bagi duit sedekah pada orang berbuka, itu pun dapat pahala juga kan. Man patara, siapa yang bagi makan kepada orang berbuka kan. Jadi pahalanya sama dengan orang yang berbuka. Besar pahalanya, jangan risau. Jadi kalau kita beli, kita just buka bukusan, ada pahala bukusan lah. Dapat pahala bukusan lah. Jadi itu maksudnya. Jadi maknanya, kalau kita beli dengan duit kita, lagilah dapat pahala kan. Duit kita kalau katalah kita ni orang yang bekerja, ada kerja. Jadi kita beli, tak minta duit suami. Kita beli dengan duit kita sendiri, nak bagi makan kepada anak dan isteri. Dapat pahala. Jangan kita berkira bulan Ramadan dia tunggu duit suami je. Jadi kita yang ada pendapatan bulan Ramadan, kita berebut untuk nak bagi makan kepada orang berpuasa, kepada ahli keluarga kita ataupun kepada orang lain, dapat pahala. Kan? Jadi dalam konteks soalan tadi, maknanya isteri yang ada mengurus rumah tangga itu. Memasak, kalau kita kata dalam konteks menyedia makanan, maka tetap mendapat pahala lah. Tapi kalau kita katalah kita mengurus yang lain, mendidik anak, mengajar anak, mengasuh anak, macam-macam lagi tu, lagi dapat pahala juga. Setiap amal yang kita lakukan di bulan Ramadan, dan amal itu adalah amal yang disyariatkan oleh Allah SWT, maka tetap dapat pahala. Kita tidak risau dalam hal itu. Ya? Kemudian isu yang kedua ialah wanita haid ataupun nifas kan. Yang tidak dapat nak solat tarawih, nak baca Quran tak dapat kan, nak puasa tak dapat. Rugilah kan, seolah-olah wanita ni nak banding orang lelaki tak pernah tinggal semayang ni kan. Kita wanita ni setiap bulan ada je uzur tak boleh nak solat kan. Dalam hal ini kita kena ingat ulama membincang perkara ini. Apakah wanita dapat pahala ataupun tidak?
ulama bincang ada dua pandangan. Ada dua pandangan tentang wanita di bulan Ramadan, wanita tak dapat solat, tak baca Quran dan puasa. Mengikut setengah mazhab Syafi'iyah, ini pandangan mazhab Syafi'i ini, setengah mazhab Syafi'i dan juga yang lain mengatakan wanita haid ataupun nifas dapat pahala solat dan puasa, juga bacaan Al-Quran sekiranya semasa dia suci, dia sentiasa taat suruhan Allah dan sentiasa melakukan ibadat tersebut kecuali datang haid ataupun nifas yang tak buat. Ini kalau sebelum bulan Ramadan kita kata semasa datang haid dia tak buat, tetapi dalam masa dia suci tu dia tak pernah tinggal baca Qurannya, semayangnya, apa dia buat. Jadi maknanya di situ dia juga dapat pahala. Sebab dia tinggal tidak melakukan ibadat semasa haid ini kerana mengikut perintah Allah Ta'ala. Imtisal amrillah. Kerana dia mengikut perintah Allah Ta'ala bukan kerana nafsunya. Kerana Allah Ta'ala menguzurkannya. Bukan kerana nafsunya untuk tidak melakukan puasa, baca Quran itu bukan nafsunya, tetapi itu adalah keuzuran yang Allah Ta'ala bagi. Jadi sebab itu ada ulama mengatakan bila dah ada keuzuran itu yang Allah Ta'ala bagi dan kita taat patuh kepada arahan dan perintah Allah Ta'ala ini, maka insya Allah kita juga mendapat pahala sebagaimana kita puasa dan solat sebelum kita datang haid. Ini hujahnya. Hujahnya ialah hadis riwayat Abi Musa, "Idza maridal 'abdu wa safara kutiba lahu mislu ma kana ya'mal sahihan muqiman." Jelas hadis itu. Apabila seorang itu sakit ataupun musafir, ditulis baginya pahala sebagaimana dia amalkan semasa dia sihat dan dia bermukim. Itu dalam konteks orang sakit dan orang musafir. Jadi ulama mengatakan begitulah juga wanita haid, sebab dia tak solat itu adalah kerana keuzuran yang Allah Ta'ala bagi kepadanya. Ini satu keistimewaan kepada wanita datang haid ini. Kalau wanita tak datang haid ada masalah. Ini satu keistimewaan dan satu keuzuran yang Allah Ta'ala bagi kepada wanita, dan kita taat dan patuh kepada arahan ini, maka insya Allah kita dapat pahala. Itu satu hujah lah. Dan hujah yang lain kita tengok hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah SAW bersabda, "Innal abda idza kana ala tariqatin hasanah minal ibadah summa ridha qila lil malak uktub lahu misla amalih." Lebih kurang dengan hadis tadi. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia sentiasa menjalani kehidupan dengan baik daripada ibadatnya, menjalani kehidupan jalan yang baik di segi ibadatnya, dan kemudian berlaku sakit, dikatakan kepada malaikat, tulislah baginya sebagaimana amalannya semasa dia sihat. Itu satu ya. Dan hujah yang ketiga, "Ma min mri'in takunu lahu salatun minal laili faghalabahu naumun aw waja'un illa kutiba lahu ajru salatihi wa kana naumuhu alaihi sadaqah." Mana-mana seseorang yang ma min mri'in takunu lahu salah, dia seseorang yang berniat untuk yang nak sembahyang malam, yang nak bangun sembahyang dan niat nak sembahyang malam, nak bangun sembahyang malam, tiba-tiba mengantuk menguasai dia. Tiba-tiba mengantuk. Kunci jam pun dia mengantuk, ataupun dia sakit, ditulis kepadanya pahala solatnya dan tidurnya itu adalah sedekah. Maknanya kita dah niat dah nak bangun malam, tiba-tiba nak bangun, tiba-tiba mengantuk, tiba-tiba mengantuk menguasai dia, jadi ditulis pahala dah. Mengantuk itu adalah sedekah baginya. Jadi itu menunjukkan bahawasanya kalau kita dah niat awal dah pocijan elok-elok dah nak datang, kita pun tertidur, maka itu dia dapat pahala. Jadi begitulah disebut kepada wanita
wanita haid ini, wanita haid ini dia tidak melakukan puasa, baca Quran kerana keuzuran ini, insya-Allah diberikan pahala sebagaimanalah kisah-kisah inilah dalam hadis ini ya. Ini. Itu pendapat yang pertama, dan ada pendapat yang kedua mengatakan wanita haid tidak akan dapat pahala. Semasa dia uzur, dia tak buat solat, dia tidak akan dapat pahala. Ini ialah dia berhujah dengan hadis yang kita selalu dengar, iaitu dia kata wanita ni naqisatu aqlin wa din, kan? Dia kata ma ra'aitu min naqis, aku tak pernah tengok orang yang kurang akal dan agama. Panjang hadis ni, alaisa idza hadat. Jadi dia kata wanita yang kurang akal dan agama ni, alaisa idza hadat, tidakkah apabila wanita tu haid dia tidak solat dan dia tidak puasa? Kulna bala, sahabat kata ya. Qala fadzalika min nuqsani diniha. Itulah sebabnya dia kurang agama. Sebab dia tak solat, tak puasa semasa haid tu berapa hari tu, itulah termasuk dia tu kurang agama. Jadi kumpulan kedua ini berhujah dengan ini, dan kumpulan pertama mengatakan hujah ini tidak menghalang. Hujah ini tidak menghalang untuk wanita mendapat pahala sekiranya dia dah membiasakan diri dia tu melakukan ketaatan kepada Allah SWT semasa dia tu suci. Itulah sikit sebanyak yang dapat Ustaz hulahkan dalam hal ini ya, insya-Allah. Okey, terima kasih banyak-banyak Ustazah. Alhamdulillah kita telah mengupas macam mana isu mengurus rumah dan sebagainya bukan satu masalah sebenarnya. Bahkan satu kelebihan juga. Maknanya bila kita menyediakan makanan untuk orang berbuka dan sebagainya. Dan juga begitu juga Ustazah dah kupas tentang isu haid dan nifas. Jika mana kita kalau memang membiasakan amalan tersebut, jadi benda itu tidak menjadi masalah. Jadi apapun kita sentiasa positif, sentiasa bersemangat insya-Allah. Maknanya apa-apa pun kita berharap mudah-mudahan Allah SWT memberikan yang terbaik untuk kita semua. Baik lelaki, baik perempuan. Jadi untuk Ramadan kali ini kita cuba utilize, cuba manfaatkan sebaik mungkin insya-Allah. Baik, semasa pembukaan tadi saya ada menyebut tentang kemungkinan kita nak buka untuk soal jawab. Tetapi oleh kerana kita nak minta ataupun kita nak minta peluang masa yang ada ni untuk dimanfaatkan untuk sesi penutup teruslah insya-Allah. Jadi untuk kali ini saya minta maaf banyak-banyak kepada semua pendengar. Tak sempat nak buka soal jawab. Tapi insya-Allah kita ada siri-siri yang seterusnya. Kalau mungkin ada peluang nanti dalam siri-siri seterusnya boleh bertanya dalam siri yang seterusnya lah insya-Allah. Baik, jadi untuk ada soalan sini, tapi itulah masa kita dah agak ringkas. Tapi saya sebut sahaja kalau mungkin panel nak sentuh sikit semasa rumusan, bolehlah insya-Allah saya bacakan soalannya. Bolehkah seorang anak melarang ibunya yang sakit daripada berpuasa sedangkan ibu tersebut tetap nak berpuasa? Mungkin nanti Ustazah ke boleh sentuh. Jadi kita terus kepada pusingan akhir iaitu penutup. Jadi kita bagi masa lebih kurang 3 minit lah. Kita mula dengan panel yang pertama dulu. Ustaz Jema'i silakan, 3 minit Ustaz, silakan. Okay, terima kasih kepada moderator. Alhamdulillah, hadirin para pendengar yang dimuliakan, kita telah pun berada di penghujung Syaban. Kita berada di ambang Ramadan. Selasa 13 April kalau tak ada apa-apa, kita akan menyambut kedatangan satu Ramadan. So hari ni 4, dah masuk 5, hari ni dah masuk 3 dah kan. So lebih kurang ada 9 hari lagi. Cuma adakah kita golongan yang muhasabah untuk saya jugalah adakah kita golongan yang pertama ternanti-nanti kehadiran Ramadan untuk kita merebut peluang bagi menyuburkan amalan kita dan dengan amalan-amalan itu memantapkan kepribadian kita. Adakah kita golongan ini? Golongan yang ternanti-nanti. Yang kedua, adakah kita golongan yang melihat Ramadan ini seperti orang menghadapi COVID-19? Lesu kan? Bila lah nak buka pelepasan untuk ke negeri kan?
melihat Ramadan ni seperti itu. Atau yang ketiga, ada jenis orang yang dia tak kisah pun, nak Ramadan ke, dekat ke Ramadan, dia take for granted, nak puasalah, lebih kurang macam tu. Jadi adakah kita golongan yang pertama, atau golongan yang kedua, atau golongan yang ketiga? Adakah kita ni golongan COVID yang seperti orang melihat menghadapi COVID-19 ni, lesu je kan, dah setahun lebih dah kan. Tema kita ialah nak suburkan amalan, nak suburkan amalan, nak memantapkan kepribadian. Jadi saya nak mengakhiri dengan memberikan ruang kepada semua pendengar memikirkan di manakah ataupun kita ni golongan yang mana. Yang pertama, yang kedua ataupun yang ketiga. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada moderator. Okey, terima kasih Ustaz Jumain. Memang muhasabah lah. Setiap golongan ni mesti ada tanda-tanda dia lah. Kalau orang nanti ni ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Adakah kita ni menunjukkan ciri-ciri yang macam mana? Tenanti-nanti ke, lesu-lesu ke, ataupun tak kisah ke. Mudah-mudahan lah insyaAllah. Apapun kategori kita sebelum ini, mudah-mudahan kita cuba untuk menjadi termasuk dalam golongan yang pertama lah insyaAllah, tenanti-nanti dengan Ramadan mudah-mudahan. Baik, kita teruskan dengan ucapan ataupun sesi kesimpulan ataupun golongan lah daripada Ustazah Anissa. Silakan Ustazah. Okay. Terima kasih moderator. Saya nasihat kepada diri saya sendiri juga lah, jadikanlah Ramadan ini seolah-olah Ramadan terakhir bagi kita, ya. Jadi bila kita merasakan Ramadan ini terakhir bagi kita, maka kita, orang kata, kita memang nak mengisikan Ramadan ini yang terbaik. Yang terbaik sebab kita anggap inilah Ramadan terakhir bagi kita. Jadi kita buatlah jadual yang seelok-eloknya untuk kita menyuburkan amalan kita di bulan Ramadan ini, dan kita cubalah kurangkannya perkara-perkara yang kita biasa lalui sebelum Ramadan. Kerana bila kita hilang satu hari bulan Ramadan, kita tidak dapat nak kejar lagi. Kalau kita hilang beberapa hari bulan Ramadan, kita tidak akan dapat kejar lagi. Sedangkan Allah Ta'ala beri peluang kepada kita sebulan Ramadan. Lepas itu 10 yang akhir. Lepas itu malam witir. Jadi kita nampak peluang-peluang itu Allah Ta'ala bagi untuk kita merebutkan ganjaran-ganjaran yang besar itu sampai sebulan Ramadan. Tak buat 10 yang akhir. Tak buat lagi malam witir. Rebutkan. Jadi kita insafkanlah diri kita, ya. Semoga kita tidak tahu ajal maut di tangan Allah SWT. Oleh sebab itu kita anggaplah Ramadan ini, yang akan datang ini, seolah-olah Ramadan terakhir bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Sekian. Baik, terima kasih kepada Ustazah Anissa. Memang syahdulah. Memang betul kita tak tahu bila ajal kita. Mungkin ni Ramadan yang terakhir, dan memang tersentuh jugalah bila Ustazah sebut kalau kita terlepas satu hari, satu peluang, hari tersebut takkan datang lagi. Maknanya dah lepas lah. Kalau ada peluang seterusnya hari yang ke depan, kalau ada. Jadi insyaAllah sama-samalah. Kalau sampai kita ke bulan Ramadan, sama-samalah kita memanfaatkan peluang yang ada dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. Okay. Baik, Alhamdulillah, sekali lagi saya mewakili pihak penganjur mengucapkan terima kasih kepada barisan panel yang telah berkongsi dengan kita. Sebenarnya kalau ikutkan memang kalau bagi masa 2 jam pun boleh sebenarnya panel ni. Dia banyak sangat poin-poin nak kongsikan kita, tips-tips dan sebagainya. Tapi dengan masa yang ada ni, insyaAllah saya berharap dengan sesi yang ini pun dah banyak tips-tips yang dah ada. Tinggal lagi insyaAllah kita sama-sama praktikkan, amalkan. So ilmu-ilmu yang ada ni kita tinggal amalkan. Sayanglah kalau kita dah dengar tips-tips, perkongsian dan sebagainya, tetapi tidak merubah apa-apa dalam kehidupan kita. So kita dah spend masa malam ni, mudah-mudahan malam ni menjadi lonjakan lah kepada kita insyaAllah untuk kita memburu Ramadan, dan mudah-mudahan kita dianugerahkan insyaAllah, amin, dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ada orang awal-awal semangat, ujung-ujung lesu. Mudah-mudahan kita berterusan bersemangat, dan sampailah ke penghujung Ramadan pun kita masih terus bersemangat insyaAllah. Baik, terima kasih juga kepada semua hadirin hadirat, muslimin muslimat yang bersama sesi kita pada malam ini.
forum Semarak Ramadan dengan tema suburkan amalan, mantapkan kepribadian, insya-Allah. Baik, untuk itu sama-samalah kita akhiri sesi majlis forum kita pada malam ini. Sama-sama kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jazakallah Ustaz dan Ustazah daripada Ikram Negeri Johor atas perkongsian yang cukup bermakna pada malam ni. Okay, insyaAllah. Terima kasih semua, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.